Baiklah, kita akan masuki bab 4, indeks, set dan logaritma bagi matematik tambahan tingkatan 4. Untuk subtopik yang pertama ini, kita akan belajar dulu tentang tajuk indeks. Subtopik 4.1.1 mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan indeks dengan menggunakan hukum indeks. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi mengenai hukum indeks, di sini cikgu ingin mengulang kaji semula apa yang telah kamu pelajari semasa tingkatan 3. Suatu ungkapan algebra yang melibatkan indeks boleh dipermudahkan dengan menggunakan hukum indeks. Terdapat 4 asas dalam hukum indeks. Hukum yang pertama adalah apabila asasnya adalah sama, di mana andaikan A kuasa M darab A kuasa N, apabila diringkaskan, ianya akan menjadi A kuasa M tambah N. Maksudnya, apabila sesuatu indeks itu asasnya sama, maka kuasanya untuk diringkaskan kita perlu tambahkan. Untuk hukum yang kedua, apabila asasnya sama tapi operasinya adalah operasi bahagi, di mana A kuasa M per A kuasa N, apabila diringkaskan, ia akan menjadi A kuasa M tolak N. Apabila sesuatu indeks itu, bagi rumus yang ketiga, apabila sesuatu indeks itu berada di bawah, bermaksud dia sebagai penyebut, maka 1 per A kuasa M, apabila kita bawa naik ke atas, dia akan jadi A kuasa negatif M. Dan untuk hukum yang keempat, apabila kuasanya yang didarabkan, sebagai contoh A kuasa M darab kuasa N, maka apabila kita ringkaskan, dia akan jadi A kuasa M darab N. Kita lihat contoh yang pertama. Soalan ini meminta kita mempermudahkan ungkapan algebra yang diberi. Diberi bahawa 3 kuasa 2N darab 3 kuasa M bahagi 3 kuasa N. Okey, kalau kita lihat di sini, asasnya adalah sama, iaitu asas 3. Jadi, apa yang kita perlu lakukan adalah kita mengaplikasikan mana-mana hukum yang telah kita bincangkan tadi. Kalau kita lihat di sini, ia melibatkan operasi darab dan operasi bahagi. Jadi, dua hukum indeks yang digunakan adalah mendarab apabila asasnya sama dan membahagi apabila asasnya sama. Di mana yang atas 3 kuasa 2N darab 3 kuasa M ini, apabila dipermudahkan, kuasanya kita akan tambah, dan yang bawah ni 3 kuasa N ni adalah melibatkan operasi bahagi. Jadi kita kena buat apa? Kita kena jadikan dia negatif lah bila kita bawa naik atas, ataupun kita lakukan terus operasi penolakan untuk kita ringkaskan. Jadi apabila asasnya sama, kita boleh terus kepada langkah yang pertama, 3 kuasa 2N tambah 3M untuk operasi darab di atas ni, dan tolak N untuk operasi tolak bahagi di bawah ni. Jadi, apabila kita susun, dia akan jadi 3 kuasa 2N tolak N tambah 3M. Maka jawapan akhir kita adalah 3 kuasa N tambah 3M, ataupun setara juga dengan 3 kuasa 3M tambah N. Baiklah, kita lihat kepada contoh yang kedua. Diberi bahawa 5 kuasa M tambah 2 tolak 5 kuasa M per 5 kuasa M. Soalan meminta kita mempermudahkan ungkapan algebra yang diberi. Jika kita lihat di sini, terdapat
satu indeks yang melibatkan operasi tolak di situ, betul? Di mana 5 kuasa M tambah 2 itu adalah satu operasi tolak 5 kuasa M. Dan di situ juga telah ada indeks yang diringkaskan di mana 5 kuasa M tambah 2. Kita tahu 5 kuasa M tambah 2 itu datang daripada mana? Datang daripada hukum yang melibatkan A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Jadi kita perlu buat apa? Kita perlu pecahkan 5 kuasa M tambah 2. Di mana kalau kita pecahkan 5 kuasa M tambah 2 ini, dia akan menjadi 5 kuasa M. Tambah ni datang daripada mana? Daripada operasi darab. Jadi, dia akan jadi 5 kuasa M darab 5 kuasa 2 tolak 5 kuasa M. 5 kuasa M ni sebenarnya adalah operasi, ada satu lagi operasi di mana 5 kuasa M darab 1 nilainya masih setara dengan 5 kuasa M. Kenapa cikgu letakkan negatif 1 di situ? Kenapa cikgu letakkan 1 darab 5 kuasa M tu? Sebab kita perlu memfaktorkan indeks tersebut, nombor indeks tersebut, di mana bila kita faktorkan pengangka ke atas ni, bila kita faktorkan, kita keluarkan 5 kuasa M, dia akan jadi 5 kuasa 2 tolak 1. Okey? Yang bawah tu kita tak perlu usik apa-apa, kita salin sahaja. Dan daripada situ, kalau kita tengok pengangka dan penyebut mempunyai indeks yang sama, 5 kuasa M dan 5 kuasa M. Jadi kita perlu buat apa? Kita boleh mansuhkan. Jadi yang tinggal adalah 5 kuasa 2 ni sebenarnya kalau kita cari nilai, dia bersamaan dengan 25. Jadi 25 tolak 1, jawapan akhirnya adalah 24. Soalan yang contoh yang ketiga ini pula meminta kita untuk mempermudahkan soalan yang melibatkan lebih daripada 2 perkali. Kalau kita lihat di sini, 5 darab M kuasa negatif 1 darab kuasa 3 darab 4MN kuasa 2 bahagi MN dalam kurungan kuasa negatif 4. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Kita memecahkan dulu indeks yang ada kurungan di situ. Jadi, kalau kita lihat di situ 5M kuasa negatif 1 kuasa 3. Sebenarnya 5 darab M kuasa negatif 1 kuasa 3 tu sebenarnya adalah 5 kuasa 3 darab M kuasa negatif 1 kuasa 3. Jadi, kalau kita permudahkan di situ, 5 kuasa 3 adalah 125 M kuasa negatif 3 bagi yang atas. Lepas tu, kita salin semula 4MN kuasa 2 dan kita lihat pula penyebut di bawah. Penyebut di bawah tu pun sama. Sebenarnya M darab N darab kuasa negatif 4 tu kalau kita pecahkan dia adalah M negatif 4, N negatif 4 kan. Jadi yang bawah tu, penyebut tu kita tak perlu usik dulu. Apa yang perlu kita buat adalah meringkaskan yang atas dulu. Jadi, bila kita ringkaskan yang atas, dia akan jadi 125 darab 4, dia akan dapat 500. M kuasa negatif 3 darab M kuasa 1. Jadi, bila darab, dia akan jadi operasi tambah. Jadi, 500M kuasa negatif 3 tambah 1. N kuasa 2. Dan yang operasi bahagi di bawah tu, bila kita bawa naik ke atas, dia akan jadi positif. So, akan jadi M darab N kuasa 4. Jadi, bila kita pecahkan M darab N kuasa 4 itu, dia akan jadi M kuasa 4, N kuasa 4. Bila kita ringkaskan, dia akan jadi 500 M kuasa negatif 3 tambah 1 tambah 4
N kuasa 2 tambah 4 sebab dia melibatkan operasi darab semuanya. Jadi jawapan akhir kita akan jadi 500 M kuasa 2 N kuasa 6. Contoh yang keempat pula meminta kita mempermudahkan indeks yang melibatkan simbol. Okey, jadi kita kena ingatlah beberapa contoh yang cikgu telah beri itu. Kalau kita tengok contoh yang pertama, punca kuasa 5, X kuasa 3 dalam bentuk simbol. Kalau kita tukarkan dalam hukum indeks, dia akan jadi, dalam bentuk indeks, dia akan jadi X kuasa 3 per 5. Bagi contoh yang kedua, punca kuasa 3X, kalau kita tukarkan dalam bentuk indeks, dia akan jadi X kuasa 1 per 3. Dan kalau kita lihat contoh yang ketiga, X kuasa 2, apabila kita tukarkan kepada bentuk indeks, dia akan jadi X 1 per 2. Cikgu ulang balik contoh yang di atas ni. Kalau punca kuasa 5, X kuasa 3, kuasa 3 ni kalau kita tukar dalam hukum indeks, dia akan jadi pengangka. Kalau punca kuasa 5, dia akan jadi penyebut. Jadi kalau X kuasa 3, punca kuasa 5, X kuasa 3, dia akan jadi X kuasa 3 per 5. Okey, kita lihat pula kepada soalan. Diberi punca kuasa 3F kuasa 2 darab punca kuasa 2F kuasa negatif 3. Bila dapat soalan macam ni, perkara pertama yang kita perlu buat adalah menukarkan daripada bentuk simbol kepada bentuk indeks. Jadi untuk punca kuasa 3F kuasa 2, kalau kita tukarkan, dia akan jadi F kuasa 2 per 3. Dan bagi punca kuasa 2F kuasa negatif 3, dia akan jadi F kuasa negatif 3 per 2. Jadi, apabila asasnya sama, operasi darab, maka kuasanya kita perlu tambahkan. Jadi, dia akan jadi apabila untuk jadikan indeks yang tunggal, apabila darab, dia akan jadi tambah. Jadi, F kuasa 2 per 3 tambah negatif 3 per 2. Jadi, apabila kita ringkaskan, dia akan jadi F kuasa negatif 5 per 6. Baiklah, sebagai latihan pengukuhan, di sini cikgu berikan dua soalan. Ada A sampai L dan A sampai D. Cikgu harap sempena cuti PKP ni kamu buatlah soalan ini dan buat dalam buku tulis dan nanti kita akan bincangkan selepas ini. Sebenarnya latihan ni cikgu ambil daripada buku teks, jadi kamu boleh ambillah sebagai rujukan buku teks nanti. Dan latihan ni cikgu nak kamu buat supaya kamu akan lebih faham nanti. Bila kamu buat latihan, kamu akan ingat 4 hukum indeks nanti. Dan selepas ini soalannya akan lebih kepada aplikasi. Jadi cikgu akan beri video seterusnya selepas kamu buat latihan ini.